بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung perbincangan berkenaan iman. Iman tidak boleh dibelah bahagikan. Iman itu tidak boleh dibelah bahagikan dengan menjuzuk-juzukkannya. Maka sesiapa yang kufur dengan satu rukun daripadanya, berarti kufur dengan semuanya. Ataupun kufur dengan beberapa perkara daripada rukunnya, juga menjadi kufur juga. Maknanya, kaedah ilmu hisab, ilmu matematik tidak boleh dipakai pada iman. Kalau ilmu hisab, 6 tolak 1 tinggal 5. Rukun iman 6 perkara, tolak 1 tinggal 0. Bukan sahaja tiap-tiap satu rukun iman wajib percaya, beriman dengan ikhlas, dengan yakin, bahawa huraian-huraiannya yang tetap daripada Quran dan hadis Nabi SAW, seperti menafikan sifat ilmu Allah, sifat ada Allah, mendengar Allah, menafikan satu sifatnya sahaja, bermakna tidak ada iman. Tak percaya pada kitab Taurat, kitab Injil yang diwahyukan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, bermakna tidak ada iman. Bukan sahaja tak percaya pada Quran. Iman tidak boleh dijuzukkan. Mestilah beriman kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim." Surah Al-Baqarah ayat 256. Maksudnya, maka barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan simpulan yang amat kuat. Barang siapa yang tak percaya pada taghut, taghut ialah Tuhan yang lain daripada Allah, sama ada pada zatnya, pada sifatnya, pada afaalnya. Taghut dengan makna melampaui batas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, sama ada syaitan, iblis, manusia, jin, pohon kayu dan sebagainya, yang dianggap mempunyai sifat ketuhanan, kuasa macam Tuhan. Contohnya percaya para ahli nujum, yang percaya perkara yang akan datang, yang gaib, masuk taghut. Kerana perkara akan datang hanya diketahui oleh Allah sahaja, kecuali mereka yang diberitahu oleh Allah, seperti Nabi SAW memberitahu perkara yang akan datang. Tuhan beritahu. Ada orang dia bukan Nabi, bukan Rasul, tahu benda akan datang. Itu taghut. Semaksudlah memberi kuasa, mengadakan hukum-hukum yang sama dengan hukum Allah. Mengarah hukum itu ada yang macam hukum Allah, macam hukum Allah juga, itu taghut.
patung dan berhala yang disembah diibadahkan kepadanya, percaya pada jin, syaitan boleh menyembuhkan sakit, menambah mengurangkan rezeki, itu percaya pada tagut, mesti ditolak. Bila sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilah menolak Tuhan-Tuhan yang lain pada Allah, perkara yang lain daripada Allah yang ada sifat ketuhanan. Illallah, melainkan Allah sahaja. Barang siapa yang percaya kepada Allah, beriman, menolak tagut, maka sesungguhnya dia telah menyimpulkan iman dia laksana simpulan tali yang teguh dan kuat, yang tidak boleh dirombak lagi, tak boleh dirukat lagi. Disebut dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Dia bermimpi mendaki atau naik tiang yang tinggi, ada simpulan tali di atasnya. Dia cerita pada Nabi SAW. Apa maksudnya? Ada orang suruh dia naik sehingga sampai pada hujung tiang, pegang pada simpulan tadi. Nabi kata itulah dia Islam. Masuk Islam. Masuk Islam dengan sungguh-sungguh, dengan semenuh sehingga mati hingga akhir hayat. Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam radhiyallahu anhu. Itu makna menolak tagut, beriman pada Allah, menolak pada zatnya, pada sifatnya, pada apa perkara sahaja yang menjadi milik Allah Ta'ala, hanya bagi Allah sahaja. Yang lain adalah tagut, melampaui batas-batas Allah. Tanya nujum, benda yang akan datang, itu tanya tagut. Salah. Tanya nujum, lihat nasib. Tok nujum tu nasib dia sendiri pun tak tahu. Macam mana beritahu nasib orang? Itu termasuk dalam bertanya pada tagut. Mestilah beriman dengan Rasul-Rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Surah An-Nisa ayat 150 hingga 151. Maksudnya, sesungguhnya mereka yang kufur dengan Allah dan Rasul-Rasul dan hendak membeza-bezakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya dan berkata, kami mahu beriman kepada sebahagian dari Rasul-Rasul itu dan kami tidak mahu beriman kepada sebahagian yang lain, dan hendak mengambil jalan di antara itu, maka mereka itu ialah sebenar-benar kafir, dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang hina. Orang Yahudi percaya pada Nabi Musa AS, Nabi Harun. Tak percaya pada Nabi Isa. Tak percaya pada Nabi Muhammad SAW. Tak percaya pada Nabi Musa, Nabi Harun dia percaya. Sebagian Nabi dia percaya, sebagian dia tolak. Maka imannya tidak sah, kafir. Orang Kristian percaya pada Nabi Isa, tolak Nabi Muhammad, tak beriman, kafir juga. Mesti beriman dengan semua Rasul-Rasul. Kita orang Islam pun ada orientalis bawa ajaran bahawa Nabi Muhammad ini untuk orang Islam saja, untuk orang Arab saja. Itu kafir, tidak boleh. Nabi Muhammad Rasul kepada seluruh manusia. Seluruh manusia diutus oleh Allah kepada seluruh alam. Kita mesti percaya. Percaya dengan semua Rasul-Rasul, semua Nabi-Nabi. Sabda Rasulullah, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, nafsu walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min, bayar mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Tak ada lilam, rawahu Muslim. Maksudnya, demi Tuhan yang diri Muhammad di dalam kekuasaannya, tidak ada seseorang pun dari umat manusia ini, sama ada Yahudi atau Nasrani, yang mendengar akan risalahku, kerasulanku, kemudian dia mati sedangkan dia tidak beriman dengan Islam yang aku diutuskan membawanya,
malaikat menjadilah ia dari ahli neraka. Dengan mana mesti percaya pada Muhammad, percaya pada Rasul akhir zaman, walaupun dia orang Yahudi percaya pada Allah. Diriwayatkan hadis ini ada sebab apabila golongan ahli kitab seperti Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar dan lain-lain lagi masuk Islam. Di zaman Nabi Abdullah bin Salam masuk Islam. Dia masuk Islam, orang Islam tanya cerita-cerita tentang ahli kitab. Lalu banyaklah dia cerita tentang ahli kitab. Dia sebut dengan Israiliyat. Israiliyat cerita-cerita orang Yahudi. Sebahagian Israiliyat itu menempati Quran dan hadis, itu tak apa. Sebahagian yang bercanggah dengan Quran dan hadis, itu mesti ditolak. Oleh kerana cerita-cerita mereka ni menarik, termasuk cerita-cerita dongeng, cerita yang tak betul pun ada juga, maka menarik. Setengah-setengah kitab meriwayatkan cerita ini, tulis dalam kitab Israiliyat. Lalu kitab tafsir cukup banyak, kitab hadis pun ada banyak juga. Kena jaga Israiliyat ni, cerita orang Yahudi. Sayyidina Umar minta izin pada Nabi SAW untuk mencatat cerita-cerita orang Yahudi kerana sangat menarik. Lalu Nabi kata, mu mengada-ngada wahai Umar, mengada-ngada, setiap Yahudi mesti percaya pada aku. Yahudi dan Nasrani kalau mati tak percaya pada aku jadi Rasul, dia tidak beriman, ahli neraka, kata Nabi. Cukup ajaran Nabi Muhammad SAW, kita mesti percaya. Mestilah beriman dengan malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi. Surah Al-Baqarah ayat 285. Maksudnya, demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Dengan makna mesti beriman kepada Allah dan beriman kepada semua malaikat. Sama ada malaikat yang disebut nama dalam Quran ataupun secara umum adanya malaikat. Makhluk yang ghaib yang kita tak nampak, kita tak tahu bilangan dia terlalu banyak, kita percaya adanya malaikat walaupun kita tak nampak. Kalangan ada sains, oleh kerana tak boleh teropong, tak nampak, tak percaya pada malaikat, maka imannya tidak sah. Walaupun percaya pada Tuhan, pada malaikat tak percaya, imannya tak sah. Ataupun orang Yahudi percaya pada sebagian malaikat, sebagian tolak. Firman Allah Subhanahu wa taala, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 98. Maksudnya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh-musuh orang-orang kafir. Ayat ini berkenaan orang Yahudi yang menolak malaikat Jibril tetapi menerima malaikat Mikail. Puak-puak Yahudi pergi tanya Nabi, berpakat tanya Nabi, dia tanya Muhammad, siapa yang bawa wahyu? Kalau bawa wahyu ni malaikat Jibril, kita kena tolak. Kalau bawa wahyu ni malaikat Mikail, kita terima. Mikail itu kan bawa rezeki. Jibril ini antara tugas dia menurunkan bala bencana pada kaum yang mereka oleh Allah. Tugas malaikat Jibril. Oleh kerana Jibril ini membinasakan umat-umat zaman dulu dengan perintah Allah Ta'ala, memimpin pada tentera malaikat, membinasakan musuh-musuh Allah, maka tak boleh tolak. Kena tolak Jibril ini. Jibril ini kasar. Kena bermusuh Jibril. Maka iman orang Yahudi tidak sah. Kerana tolak malaikat Jibril. Terang, barang siapa musuh Allah, musuh malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, musuh Jibril, walaupun percaya pada Mikail, imannya ditolak oleh Allah Ta'ala. Kerana iman tidak boleh dibelah bagi, didudukkan. Masalah iman pada kitab. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca penutup, penghujung bersirah Nabawiyah. Memilih khalifah. Kehilangan Rasul yang besar menjadi kekosongan yang tidak mungkin diganti. Tetapi urusan umat perlukan pengganti yang menyambungnya. Meneruskan ajaran yang ditinggalkan menjadi pesaka. Maka berlakulah perbincangan hangat. Ada yang berpendapat
bahawa penggantinya mestilah dari kalangan keluarga. Mereka mencadangkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Golongan Ansar pula mencadangkan calon mereka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka semua bersepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pengganti Rasulullah SAW yang diberi gelaran Khalifah Rasulullah SAW. Maka umat Islam bersatu dalam perkara ini. Bila Nabi wafat, timbul masalah siapa jadi ketua negara, jadi pemimpin. Kerana memilih ketua negara adalah wajib, fardu kifayah. Orang Melayu fardu kifayah ni semayang-mayang, tu je, tak ada lain, mayang-mayang je. Politik bukan fardu kifayah. Belajar perubatan bukan fardu kifayah, semayang-mayang je. Duk mayang-mayang je lah. Hal-hal lain tak berani. Kita kena sedar perkara yang paling besar ialah memilih siapa jadi ketua negara. Sehingga belum lagi dikebumikan jasad Nabi SAW, mereka sudah memilih ketua negara. Mereka bermesyuarat. Bahkan pada masa dikebumikan jenazah Nabi, ramai sahabat-sahabat pergi ke Saqifah Bani Sa'idah untuk bermesyuarat memilih siapa jadi ketua negara. Sehingga mereka menganggap memilih ketua negara lebih besar daripada kewajipan menanam jasad Nabi SAW. Kita menganggap tak penting, ikut siapa dia mereka supaya saja. Ini satu ajaran salah yang dibawa oleh penjajah. Penjajah yang bawa ni, yang ajar ni, masuk kepala orang Islam. Hal-hal politik jangan bercara, jangan ambil tahu. Ikut siapa dia mereka suka. Ini ajaran salah, ajaran sesat, bukan ajaran Islam. Ijma' para sahabat dengan nah Quran, hadis Nabi SAW, ijma' ulama' para sahabat, wajib memilih ketua negara untuk memimpin negara. Ini kena sedar, perkara yang sangat wajib. Mereka bermesyuarat, oleh kerana tidak ada nas yang nyata wasiat Nabi siapa ganti dia. Walaupun golongan Syiah, mazhab Syiah kata ada nas. Nas tu tidak sahih, tidak terang, tidak nyata. Sayyidina Ali pun tak pertahankan nas itu. Abbas pun tak tahan nas itu. Mereka bermesyuarat, ada 3 calon. Golongan keluarga Nabi yang menyokong keluarga Nabi, Abbas, pak saudara Nabi, termasuk Az-Zubair, termasuk beberapa orang lagi, mencalonkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi ketua negara kerana keluarga Nabi. Orang yang rapat dengan Nabi, ilmu dia banyak, alim walaupun dia masih muda. Kemudian golongan Ansar, penduduk Madinah mengatakan kena pilih orang Madinah. Madinah tapak kerajaan Islam, pusat kerajaan Islam. Kerana orang Madinah yang memperjuangkan Islam bersama dengan Nabi, yang mempertahankan Nabi, negeri mereka tempat hijrah. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pemimpin mereka. Jadi perbincangan hangat. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan ucapan yang terkenal. Abu Bakar juga mainkan peranan menenangkan keadaan. Bila Nabi wafat, orang dalam keadaan haru biru, sedih tak tahu. Abu Bakar yang menenangkan keadaan, menyampaikan ucapan. Abu Bakar pergi ke Saqifah Bani Sa'idah, menyampaikan ucapan menenangkan keadaan dan memberitahu Nabi, menyebut al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Pemimpin daripada Quraisy, itu ucapan Nabi. Quraisy ialah kabilah yang paling kuat kalangan kabilah Arab, kabilah yang paling berpengaruh. Kata Ibn Khaldun dalam mukadimah dia, ketua negara mesti dipilih daripada orang yang paling berpengaruh, yang paling kuat pengaruhnya. Kalau dipilih kalangan yang tak kuat pengaruh, orang tak dengar cakap dia, tak dengar perintah dia, tidak ada kehebatan, maka dipilih orang yang paling kuat pengaruhnya di kalangan kabilah Arab masa itu, ialah Quraisy. Quraisy ni ialah kabilah yang paling hebat. Quraisy dalam bahasa Melayu makna ikan jerung, ikan yu. Padahal orang Arab tak tahu ikan yu pun. Banyak tak ke laut, sikit je. Tapi dia kena Quraisy. Ialah kabilah yang dianggap sebagai paling hebat. Yang merantau di padang pasir ke sana kemari, ada kehebatannya. Abu Bakar kata, aku mencanangkan Umar dan Abu Ubaidah menjadi pemimpin kamu. Dia tak cadang diri dia sendiri. Aku cadang Umar dan Abu Ubaidah menjadi pemimpin kamu.
Lalu Umar Abu Ubaidah bangun. Kamu Abu Bakar jadi pemimpin, bukan orang lain. Kamu jadi pemimpin, orang lain tak layak kamu. Kerana memang ada kehebatan dia. Bila Nabi uzur, dia jadi imam semayang. Bila dalam keadaan Nabi wafat, orang sedih, haru biru, dia menenangkan keadaan. Dalam keadaan berbincang siapa khalifah, hampir nak huru-hara, dia menenangkan keadaan. Ini kehebatan Abu Bakar. Dia dianggap paling layak. Yang tua, Sayyidina Ali masih muda lagi. Umar terlalu garang. Abu Ubaidah ahli dalam ilmu keuangan. Dalam mentarbih mungkin lebih kuat Abu Bakar. Maka mereka bersetuju pilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan dia beri gelaran Khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Khalifah mana pengganti? Pengganti Rasulullah. Dia sebut dalam Quran Khalifah. Dalam Quran kata Tuhan sebut, Tuhan jadikan manusia ni khalifah. Wa qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat, Tuhan kata kepada malaikat, aku nak jadikan dalam muka bumi khalifah. Ibnu Khaldun dan ulama mengatakan khalifah ni niyabatun 'anil nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bih, mengganti kenabian untuk menjaga agama dan mentarbih dunia dengan agama, dengan Islam. Itu makna khilafah. Maka Abu Bakar dipilih menjadi khalifah. Seterusnya pengebumian. Pagi Selasa yang amat pilu, apabila Bilal melaungkan azan, ia tidak dapat menahankan kesedihan. Berazan sambil menangis, diikuti oleh orang lain juga menangis. Subuh pertama tanpa Rasulullah SAW yang tersayang. Jenazah yang mulia Nabi Muhammad SAW terus berada di dalam bilik keluarganya, menutup pintu tanpa siapa dapat memasukinya. Kemudian mereka memandikan jasad yang mulia itu di pagi hari Selasa dengan keluarga terdekat. Abbas, Ali, Abbas ialah saudara dia, Ali sepupu dia, menantu dia, Al-Fadl sepupu dia, dan Qassam yang membalik badan dan menggosok, Usamah dan Syarkhan. Usamah cucu angkat Nabi, Syarkhan bekas hamba yang dimerdekakan, menyiram air, dan Aus bin Khawli menyandarkan jasad yang mulia ke dadanya. Kemudian mereka mengapankan jasad yang mulia itu dengan 3 helai kain kapas berwarna putih, tanpa jahit, tanpa baju dan serban, dibalut dengan kain kapan. Mereka berkhilaf setelah dimandi, setelah dikapan. Mereka berkhilaf di mana hendak dikebumikan. Nak tanam kat mana jasad Nabi, tak tahu. Atau nak tanam sama orang ramah di Baqi' ataupun di mana. Abu Bakar radhiyallahu an menegaskan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, ma qubita nabiyyun illa dufina min haitsu yuqbad. Abu Bakar Nabi pernah sebut, Nabi pernah bersabda, tiada seseorang Nabi yang dicabut nyawanya malaikat dikebumikan di tempat dicabut nyawanya. Nabi sabda, seseorang Nabi bila dia mati di taman di mana tempat dia mati itu. Ada hadis. Maka ditanam tempat Nabi akhir umur di situ, tak dipindahkan ke kubur. Abu Talha Al-Ansari mengangkat hamparan tempat wafatnya Rasulullah SAW. Maka di situ juga digali liang lahatnya. Sebelum dikebumikan jasad yang mulia itu, disolatkan secara masing-masing tanpa imam. Tak ada imam sembahyang jenazah Nabi. Sembahyang masing-masing, tak tahu siapa yang jadi imam. Masing-masing. Mereka memasuki ke dalam bilik seramai 10 orang secara bergilir-gilir. Dimulakan oleh kaum keluarga dulu. Kemudiannya para muhajirin, sahabat Mekah yang berhijrah. Kemudiannya para ansar, lelaki sebelum perempuan. Lelaki kemudian perempuan. Perempuan sembahyang juga jenazah. Sahabat-sahabat perempuan. Dan kanak-kanak diikuti oleh kanak-kanak, budak-budak yang mampu sembahyang. Kemudian upacara ini memakan masa sehari suntuk dan memasuki malam hari Rabu, sehari semalam. Nak habis semua sembahyang.
Apabila dikebumikan ke dalam lahat, tanah dimasukkan, masukkan berkata, "Ya Anas, atabat anfusukum an tahtu ala Rasulullah turab?" Fatimah anak dia kata, "Wahai Anas, berhati-hatilah kamu meletakkan tanah ke atas Rasulullah." Fatimah kata pada Anas bin Malik, demikianlah mereka menghadapi peristiwa yang amat menyedihkan ini dengan penuh sabar, sebagaimana yang diperintah oleh Allah dan diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Pesaka Rasulullah SAW meninggal dunia setelah mencapai kejayaan besar di dalam menyampaikan ajaran Islam, menjadi pesaka paling berharga kepada seluruh umat manusia, menjadi petunjuk dalam semua urusan dunia dan akhirat secara menyeluruh. Pesaka Nabi ialah ajaran Nabi. Disebut dalam hadis, innamal ulama'u warathul anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman wa innama warathu ilman faman akhadahu faqad hadha bihadzin wafid. Para ulama ialah orang yang terima pesaka Nabi-Nabi. Nabi-Nabi tidak meninggalkan harta yang berbentuk dinar emas dan dirham perak. Mereka meninggalkan ajaran-ajaran. Barang siapa yang menerima pesaka Nabi, dia mendapat keuntungan yang sangat besar. Baginda SAW telah menunjukkan contoh yang sebaik-baiknya dalam semua perkara. Seorang manusia paling berakhlak dan bertakwa, yang paling berakhlak, yang paling mulia perangainya, yang paling bertakwa kepada Allah, suami yang terbaik, ayah yang paling penyayang kepada keluarga, pemimpin negara paling adil dan berjaya, imam salat, imam semayang, hakim, penglima tentera dan lain-lain. Semua ada pada diri Nabi SAW. Semua ada contoh pada Nabi. Daripada ketua negara, ketua keluarga, ketua tentera, hakim, Nabi tunjuk contoh semua. Semuanya menjadi contoh terbaik pilihan Allah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah ikutan paling baik bagi kamu dan bagi sesiapa yang mengharapkan kurnia Allah di hari akhirat, dan ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang selamat hari akhirat, ikut contoh Nabi SAW, perangai Nabi, perbuatan Nabi, nasihat Nabi, pesaka Nabi, dia pegang teguh. Mu'minah Aisyah radhiyallahu anha menegaskan, wa kana khuluquhul Quran. Aisyah kata, dan akhlaknya adalah Al-Quran. Perangai Nabi ikut Quran. Nak beramal Quran, ikut Nabi. Segala yang lahir dari barang tubuhnya dalam adalah penafsir hidup daripada Al-Quran. Para ulama tidak mencukupi umur mereka di sepanjang zaman untuk menimba ilmu yang wajib diamalkan di sepanjang masa bagi seluruh manusia, sama ada yang telah disurat di dalam kitab-kitab yang dikarang atau masih yang disimpan di dalam Al-Quran. Mukjizat ilmu yang hidup sehingga hari kiamat, inilah dia pesaka yang paling berharga sehingga tidak ternilai harganya. Pesaka Nabi ialah Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi. Quran kita Allah Ta'ala yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh lawan Quran, pindah Quran. Allah Ta'ala tetap pelihara. Kitab-kitab lain zaman dulu dipindah, diubah. Quran tidak ada yang mampu melawan, mampu mengubah. Ini mukjizat Quran. Ajaran dia berpanjangan. Kemudian bagaimana nak beramal? Tengok hadis-hadis Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi. Ada orang nak pakai Quran saja tolak hadis, itu salah, tak boleh. Kena dua-dua. Walaupun di sana ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu', ulama-ulama dapat menapis, dapat menilai, dapat mencari sama ada yang palsu, yang sungguh-sungguh dipelihara oleh Allah Ta'ala. Semayang, Quran memberitahu semayang saja. Bagaimana nak amal semayang? Hadis Nabi yang menerangkan cara amal semayang. Takbir dulu, bacaan-bacaannya dan begitu. Tuhan ajar melalui diri Nabi SAW. Bagaimana urusan lain nak amal Quran, tengok apa Nabi buat.
Rasulullah SAW wafat meninggal dunia ketika semenanjung Arab telah dikuasai kuasa-kuasa besar dunia sedang merasai bahang kehebatannya. Sungguh pun demikian, tiada harta dunia yang ditinggalkan malaikat hanya bagal berwarna putih yang menjadi kenderaannya, senjata dan tanah yang disedekahkan, baju rantai pakaian perangnya digadai pada seorang Yahudi dengan 30 gantang syair Bali, dan hamba-hamba yang menjadi milik semuanya telah dimerdekakan. Masa Nabi wafat, tak ada harta pusaka ditinggalkan. Yang ditinggal ialah perkara yang disebut tadi. Baju rantai itu berperang, bagal ialah kenderaan, kacukan kuda dan keledai, yang dia naik, ditunggak dari kenderaan dia. Baju rantai pun tak ada pada Yahudi kerana tak cukup makan. Ini Nabi walaupun memerintah menakluk bumi yang luas, hasil-hasil yang banyak, kekayaan negara melimpah ruah, tetapi Nabi sendiri tak kaya, tak mengumpulkan kekayaan untuk dirinya, tetapi kebahagiaan untuk umatnya. Keluarga Rasulullah SAW, isterinya yang pertama ialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang wafat ketika masih di Mekah, yang melahirkan kebanyakan putera-putera dan puteri-puterinya kecuali Ibrahim. Selepas itu berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Bila Khadijah mati, kahwin dengan Saudah binti Zam'ah yang mati suaminya. Suami dia mati. Nabi kahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Aisyah binti Abu Bakar yang paling alim, isteri paling alim Aisyah atau Pak Nak Abu Bakar. Hafsah binti Umar. Zainab binti Khuzaimah yang wafat di masa hayat Rasulullah SAW. Setelah 2 bulan berkahwin, seterusnya berkahwin dengan Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah, isteri terakhir wafat. Zainab binti Jahsh, Juwairiyah binti Al-Haris, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, Safiyah binti Huyai dari keturunan Nabi Harun, iaitulah daripada bangsa Yahudi Bani Israel, keturunan Nabi Harun. Maimunah binti Al-Haris. Para ummahatul mu'minin, ibu-ibu yang beriman. Isteri Nabi disebut ibu-ibu yang beriman kerana diharamkan orang Islam berkahwin dengan isteri Nabi, sebagaimana diharam kahwin dengan ibu sendiri. Disebut ibu-ibu orang yang beriman. Berjumlah 9 orang ketika wafatnya, kecuali Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah meninggal sebelum wafat Rasulullah SAW. Ada 2 orang hamba yang bersama Rasulullah SAW, iaitu Maria binti Sam'un Al-Qibtiyah. Itu salah dia, Al-Qibtiyah, QIB, Al-Qibtiyah, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir dan melahirkan putranya Ibrahim, dan Raihanah binti Zaid yang mengandung Islam lalu dimerdekakan dan dikahwini Rasulullah SAW. Kesemua mereka adalah ummahatul mu'minin, ibu yang beriman, yang berarti ibu-ibu kepada orang beriman, laksana ibu kandung yang diharamkan berkahwin dengan mereka, dan mereka terus menjadi isteri Rasulullah SAW sehingga di alam akhirat. Mereka jadi isteri Nabi ini masuk syurga dengan Nabi dalam akhirat. Tuhan janji begitu. Rumah tangga yang adil menjadi contoh, bukannya nafsu syahwat seperti yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam laknatullahi alaihim. Perkahwinan Nabi adalah contoh dan teladan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, kerana menegakkan Islam dengan pemimpin kabilah, dengan isteri-isteri yang suami-suaminya mati di medan perang, yang meninggal dunia dalam perjuangan dalam dakwah. Adapun putera-puteranya ialah Al-Qasim dan Abdullah daripada Khadijah radhiyallahu anha, dan Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, dan puteri-puterinya ialah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Hanya Fatimah yang hidup bersama sehingga wafatnya, maka ia menjadi puteri tersayang Rasulullah SAW. Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia selepas 6 bulan kewafatan Rasulullah SAW. Fatimah mati selepas 6 bulan Nabi wafat. Orang lain masih dulu lagi. Adapun cucu-cucunya ialah anak-anak Zainab yang bernama Ali dan Umamah. Kedua-duanya wafat ketika hayat Rasulullah SAW. Dan anak Ruqayyah bernama Uthman, bersama Uthman bernama Abdullah, juga meninggal dunia bersama ibunya ketika hayat Rasulullah SAW. Adapun Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bersama Ali melahirkan cucu lelaki bernama Hasan dan Husain,
yang sangat disayangi Rasulullah SAW, yang melahirkan zuriat keturunannya yang berpanjangan. Fatimah radhiyallahu juga melahirkan 2 puteri. Ada 2 anak perempuan Fatimah, bukan Hasan Hussein saja, iaitu Zainab yang berkahwin dengan sepupunya Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, dan Ummu Kalsum yang berkahwin dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu cucu Nabi. Kejayaan perjuangan. Adapun kejayaan perjuangan berdakwah dan berjihad sehingga berjaya mendirikan negara Islam yang berpusat di Madinah, yang berasaskan kejayaan mengislamkan manusia dan menegakkan ilmu Islam daripada wahyu, di samping mengislamkan ilmu pengetahuan, ciptaan akal dan pengalaman manusia, sehingga memungkinkan dilaksanakan kewajipan ibadah, amanah dan khilafah mentadbir bumi dengan sebenarnya. Baginda SAW telah membangun manusia dengan iman, ilmu dan akhlak, sehingga mewujudkan golongan manusia mukmin dan muslim yang unggul. Di waktu malamnya menjadi ahli ibadah, di waktu siangnya menjadi mujahid, pejuang yang gagah berani dan petugas yang rajin dan ikhlas. Baginda SAW mewujudkan masyarakat Madani yang berpusat di Madinah yang selaras dan menepati dengan namanya. Baginda mendahului yang lain kerana perkataan masyarakat Madani masih menjadi impian yang tidak dicapai oleh semua teori dan ideologi sehingga kini. Nabi telah berjaya menegakkan negara Islam Madinah, mengislamkan orang, mengislamkan negara, mengislamkan ilmu dunia. Bukan saja ilmu agama, ilmu dunia diislamkan. Ilmu sains, ilmu teknologi, macam-macam ilmu. Setelah Islam berkembang, bangsa-bangsa lain masuk Islam. Zaman dahulu ahli-ahli ilmu dibunuh kerana orang cerdik tak dibenarkan, takut memberi pada orang lain pula, dibunuh. Ini bodohnya pemerintah. Ahli-ahli falsafah yang bijak dibunuh. Kerajaan-kerajaan dunia masa itu. Bila Islam mari, Islam ajak orang masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam ni ahli-ahli ilmu. Ilmu hisab, ilmu geografi, ilmu falak, ilmu pertanian, ilmu perbuatan, macam-macam ilmu. Macam ilmu. Dan mereka masuk Islam. Dan ilmu mereka diislamkan, berasaskan beriman pada Allah dan hari akhirat. Ilmu yang berakhlak. Maka terciptalah tamadun Islam. Kemajuan berdasarkan pada Islam yang membawa manfaat pada manusia, bukan mudarat. Islam menguasai dunia, kuasa besar yang tunggal. Sehingga orang Islam leka di masa mutakhir, orang Barat menakluk negeri Islam. Mereka jajah. Mereka ambil ilmu dunia orang Islam, ilmu sains. Ilmu sains tak ada agama. Tak ada agama. Mereka obat, lepas tu mereka dadah. Mereka senjata. Bunuh manusia tak kata apa dia. Buat senjata beracun, senjata nuklear, senjata kuman. Macam-macam. Ini orang kafir punya hal. Dia ambil tamadun Islam, tak ada iman, tak ada akhlak. Merosakkan dunia. Buat ujian sana, ujian sini, berubah cuaca dunia. Meretakkan dunia, merosakkan alam sekitar. Ini kerana tangan-tangan manusia yang tidak beriman. Kerana mereka ambil ilmu dunia, mereka tolak Islam. Sedangkan Nabi mengislamkan ilmu. Ilmu diislamkan. Mereka ambil ilmu dunia saja, Islamnya tak diambil. Ini jadi masalah. Islam telah berjaya mendirikan masyarakat Madani, masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang berhubung di antara satu sama lain, mengambil manfaat, faedah antara satu sama lain. Itu masyarakat Madani. Islam telah berjaya mewujudkan. Di mana ahli-ahli falsafah Barat yang mencipta teori masyarakat Madani gagal, tak berjaya. Komunis tak berjaya, liberal kapitalis tak berjaya, demokrasi Barat tak berjaya. Kerana mereka meninggalkan agama, meninggalkan akhlak. Islam telah berjaya. Yang jadi masalah, kita orang Islam terpengaruh dengan Barat. Merasa kita tak maju kalau ikut Barat. Hari ini Barat sesat. Orang Islam ikut Barat sesat juga. Jadi punah sama. Jadi kena balik pada Islam semula. Kejayaan dakwah yang sangat berkesan
walaupun disertai peperangan yang lebih bersifat terpaksa dan menjadi jalan paling akhir kepada kerana Salam memberi penekanan bahawa berjaya mengislamkan seorang lebih afdal daripada segala amalan yang lain. Islam terpaksa berperang. Kerana berperang, sebabnya kuasa-kuasa besar dunia, pemimpin jahiliah yang zalim, takut perang adil yang ditunjuk oleh Islam. Kerana rakyat tak sokong dia, dia mengata zalim. Rakyat sokong Islam. Dia takut dia jatuh, kupu pada tentera, kupu angkatan tentera untuk serang Islam. Itu puncanya. Bukan punca Islam. Punca mereka jahat. Orang Yahudi, orang Kristian tahu Nabi Muhammad, tapi dengki jahat. Termasuklah orang kafir Mekah pun tahu Nabi Muhammad ni baik. Tapi kalau ikut orang baik ni, aku tak lewat jahat. Tak ikut hawa nafsu. Lalu mereka serang Islam. Maka Allah Ta'ala mewajibkan berperang untuk lawan mereka yang menyerang ini. Jumlah yang terbunuh di dalam peperangan pada zaman Rasulullah SAW hanya 1,018 orang. Nabi berperang, banyak berperang. Berpuluh-puluh peperangan. Yang mati 1,018 orang jumlahnya dalam peperangan Nabi dengan musuh. Bandingkan dengan yang terbunuh dalam perang dunia yang pertama, seramai 6.400.000. Perang dunia pertama 6.400.000. Dan perang dunia kedua dianggar di antara 30 juta hingga 60 juta terkorban. Dalam pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki sahaja berpuluh-puluh ribu. Dan sebut sahaja di mana peperangan yang dilakukan oleh bukan Islam dahulu dan sekarang. Ramai mati. Dalam begitu kata Islam jahat juga. Islam diganah. Sedangkan Nabi berperang hanya 1,018 orang saja mati. Mereka sampai juta mati. Kita juga ganas. Orang Islam kena sedar. Orang Islam kena faham. Mereka telah dipitnahkan. Sirah SAW kaya dengan kejayaan membuktikan keadilan dan kebenaran dalam semua urusan. Perkara ini diakui oleh pengkajian yang adil dan ikhlas, termasuk di kalangan orientalis yang amanah dengan ilmu. Kalau orang kaji Islam, lama-lama berjumpa dengan kebenaran, masuk Islam. Hari ini banyak orientalis yang sudah masuk Islam. Orientalis ni ialah orang-orang bukan Islam yang mengkaji Islam. Asalnya kaji nak cari kebenaran, masuk Islam. Asalnya kaji nak lawan Islam, nak cari kelemahan Islam. Kaji-kaji jadi galik berjumpa dengan kebenaran, masuk Islam. Bahkan ada padri-padri yang masuk Islam. Ada misionari, pengembang agama Kristian yang mengembang Kristian di kalangan orang Islam. Baca Islam untuk nak lawan, masuk Islam. Ini menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Tamat sirah Nabawiyah. Kita sambung pula tentang Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita sambung tafsir yang tak habis minggu lepas. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Wa ma ja'alallahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Yaqta'a tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka min amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. Sedang kamu berkeadaan lemah.
kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Ingatlah wahai Muhammad SAW, ketika engkau berkata kepada orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan? Bahkan mencukupi dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana memberi khabar gembira kepada kamu, dan supaya hati kamu tenteram dengan bantuan itu. Dan ingatlah bahawa pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya dari sisi Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kemenangan Badar itu kerana Allah hendak membinasakan satu golongan dari orang-orang kafir dan menghina mereka dengan kekalahan, supaya mereka kembali dengan hampa kecewa. Engkau tidak berhak sedikit pun wahai Muhammad dalam urusan orang-orang yang engkar, yang kufur itu, kerana urusan mereka tertentu bagi Allah, sama ada dia menerima taubat mereka ataupun ia menyeksa mereka, kerana sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, dan mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya, dan ia menyeksakan sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Setelah kita baca minggu lepas sebahagian kisah peperangan Uhud yang menjadi bencana kepada orang yang beriman, apabila adanya mereka yang menyeleweng, terpengaruh dengan orang munafik. Jumlah tentera Islam 1,000, dianggarkan yang lari 300 tinggal 700. Dalam masa yang sama, mereka yang diarahkan untuk mengawal bukit yang strategik, yang penting yang diatur oleh Nabi SAW untuk jadi pertahanan kepada markah besar, markah operasi ketenteraan. Nabi seorang panglima yang bijak, ada markah operasi. Siapa yang pergi melawat Uhud, ada bukit kecil di celahnya, di situ markah besar. Di bukit kecil ini menjadi tempat pasukan pemanah. Nabi berpesan jangan tinggal bukit ini, sama ada menang atau kalah. Bukit ini penting, jangan tinggal. Di peringkat mula musuh mengundurkan diri kalah. Banyak meninggalkan binatang-binatang ternakan yang dibawa, harta rampasan. Mereka yang dibawa memungut harta tinggalkan oleh orang kafir, oleh musuh. Lalu mereka yang ada di atas bukit merasakan tak apa. Ketua mereka Abdullah bin Jubair melarang. Rasulullah kata jangan tinggal bukit ini. Tak dengar cakap, kerana terpengaruh dengan harta rampasan perang. Turun tinggal bukit. Di masa itu pasukan tentera musuh, pasukan berkuda yang menyaksikan bukit sudah ditinggal, terus menerpa ke arah bukit, menawan bukit dan menyerang tentera Islam dari belakang. Yang lari tadi datang balik, menyebabkan tentera Islam terkepung. Mereka terpaksa bertahan, berundur di kaki bukit dan bertahan sehingga 70 orang sahabat gugur syahid. Ramai yang luka-luka, termasuk jasad Nabi SAW juga luka. Tak kebal Nabi luka, berdarah. Nabi berdarah sama dalam perang itu, patah giginya. Mereka sangat sedih. Kita akan baca kisah yang panjang lepas ini. Dalam kerajaan ini Allah Ta'ala mengingatkan mereka yang peristiwa Badar. Allah Ta'ala pernah beri kemenangan untuk menghiburkan hati mereka. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah.
Dan sesungguhnya Allah telah mendorong kamu dalam peperangan Badar dalam keadaan kamu sedikit jumlah 313 orang saja melawan 1000 badar tentera. 313 orang, senjata dia tak cukup, 2 ekor kuda saja, unta 70 ekor, 313 orang, banyak berjalan kaki, baju rantai tak ada, kepiah besi tak ada, topi besi tak ada. Allah Ta'ala beri kemenangan dalam perang Badar dengan pertolongan Allah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur di atas nikmat kemenangan yang pernah diberi oleh Allah. Allah Ta'ala ajar dengan perang Uhud dengan ditimpa ketewasan, walaupun musuh lari lepas pada itu cerita lain, tapi ramai yang luka. Ingat perang Badar, Allah Ta'ala tolong kamu. Itaqul lil mu'minin alam yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Ingatlah wahai Muhammad SAW, ketika kamu berkata kepada orang yang beriman, adakah tidak cukup Allah Ta'ala membantu kamu dengan 3,000 badar tentera malaikat yang diturunkan oleh Allah. Nabi menyaksikan malaikat Jibril turun dari langit berkuda dengan badar tentera malaikat. Nabi sangat bergembira. Iblis lari. Iblis yang ikut serta perang Badar tengok malaikat Jibril turun, lari. Lari iblis. Lari. Orang Islam nampak, orang kafir tak nampak. Bala, bahkan in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Bahkan jika kamu sabar dan bertakwa kepada Allah, mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sekarang datang bantuan pada kamu dengan 5,000 malaikat lagi yang diletak nama-namanya, tanda-tanda pada malaikat, uniform, ada tanda-tanda pada malaikat pada kudanya dan pada serbannya, beruniform, ditambah dengan 5,000 malaikat turun lagi. Allah Ta'ala turunkan malaikat untuk membantu kamu dalam perang Badar kerana kamu bertakwa, kamu sabar, kamu ikut arahan, taat pada Allah, taat pada Rasul. Tapi dalam Uhud ni mu tak taat, duk kejar ke harta, kejar kerampasan, lupa kepada keikhlasan yang patut ada dalam hati kamu. Ini kena sedar. Wa ma ja'alallahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Dan Allah tidak jadikan bala tentera malaikat itu malaikat berita gembira untuk menenangkan hati-hati kamu dengannya. Di sini khilaf para ulama. Ada ulama mengatakan malaikat berperang sama dalam perang Badar. Ada sahabat menyaksikan kepala putus, orang tak nampak. Ada sahabat menceritakan dia lihat orang yang naik kuda, pakaiannya putih, berserban, berperang sama, tak dikenali. Ini riwayat mengatakan malaikat berperang sama. Setengah ulama mengatakan malaikat tak berperang. Lok pada orang Islam berperang. Tak berperang. Malaikat turun hanya memberi semangat, menenangkan hati mereka yang beriman, menakutkan orang kafir. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada kemenangan pertolongan malaikat dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kamu menang perang Badar bukan dengan malaikat, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah kamu sedikit, kamu boleh menang. Kemenangan bukan dengan sebab jumlah badar tentera, bukan dengan sebab alat-alat senjata, tetapi dengan ikhlas hati kamu. Dan sebab itu dalam surah Al-Anfal Tuhan sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersedialah kamu dengan kekuatan tentera mengikut kemampuan kamu. Ayat surah Al-Anfal. Allah Ta'ala suruh orang Islam menyediakan kekuatan tentera mengikut kemampuan. Jangan sembunyi kemampuan. Duit ada tak mau belanja, Tuhan tahu.
Belanja alat lain, Tuhan tahu. Tuhan Maha mengetahui. Kita belanja dengan ikhlas kadar kemampuan kita. Belanja dengan penuh pengorbanan. Dengan senjata, dengan persiapan. Tak sama dengan musuh. Musuh banyak lagi. Musuh kaya lagi. Kalau kamu ikhlas, kamu percaya pada Allah, kamu boleh mengalahkan musuh dengan pertolongannya. Kam min fi'atin khalidatan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil boleh mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Dengan syarat kamu ikhlas. Walaupun senjata kamu tak cukup, kamu ikhlas. Sekadar kemampuan kamu, jangan sembunyi kemampuan itu. Ikhlas. Bila ada ikhlas, kamu mengalahkan musuh. Dalam banyak peperangan berlaku, Nabi Daud alaihissalam mengalahkan bala tentera bersama Talut, mengalahkan Jalut, tentera musuh yang berlipat kali ganda. Kisah dalam surah Al-Baqarah. Dalam peperangan Yarmouk, tentera Islam puluh-puluh ribu mengalahkan ratus ribu, ada kata juta tentera Rom. Dalam peperangan itu berlaku dengan izin Allah, dengan syarat ikhlas. Bukan saja zaman Nabi, termasuk zaman lepas Nabi, zaman sekarang pun. Sekiranya kamu ikhlas kerana Allah, pengorbanan harta jiwa raga kamu kerana Allah, siap senjata mengikut kemampuan, sungguh-sungguh, bukan tipu, tidak. Tak ada rasuah, tak ada tipu. Siap senjata ni rasuah pula. Beli senjata rasuah. Ini penuh rasuah. Mesti dengan ikhlas, sungguh-sungguh punya kekuatan. Kalau ikhlas sungguh, berlaku betul kerana Allah. Ayat ini menguatkan lagi bahawa kemenangan Badar adalah pertolongan Allah, bukan sebab pada tentera malaikat. Jadi hujah mereka mengatakan malaikat tak berperang, kuat juga. Pertolongan Allah. Liqta'a tarafan minal ladzina kafaru wa yakbituhum fayanqalibu khaibin. Supaya Allah memotong, membunuh sebahagian orang kafir dalam perang Badar. Abu Jahal dan lain-lain. 70 orang. Pemimpin besar musyrikin dibunuh dalam perang Badar. Dan menawan sebahagian mereka. Mereka berundur dalam keadaan kecewa. Kalah. 70 orang ditawan dalam perang Badar. Ini berlaku bila kamu ikhlas. Laisa laka min amrihim aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada urusanmu sesuatu pun. Atau Allah Ta'ala menerima taubat mereka, atau mengazab mereka. Mereka adalah orang yang zalim. Diriwayatkan Nabi berdoa dalam qunut nazilah, sembahyang subuh rakaat yang kedua lepas rukuk, menyebut nama-nama tertentu. Pemimpin kafir yang jahat sebut nama Suhail bin Amr, Hakim bin Hizam, berapa orang lagi sebut nama. Nabi sebut nama. Ya Allah, binasirkanlah Suhail bin Amr, binasirkanlah orang ni. Lalu Tuhan tegur, wahai Muhammad, laisa laka min amri syai'un. Itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Au yatuba alaihim, sama ada Allah menerima taubat mereka. Au yu'adzibahum, mereka masuk neraka. Fa innahum zalimun, sesungguhnya mereka orang yang zalim. Didapati sebahagian mereka masuk Islam. Allah lebih hidayah masuk Islam. Kok Nabi doa ni masuk Islam. Dan Suhail bin Amr. Sebab Amr ni lah wakil Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang terkenal yang kita baca dulu. Bila Nabi suruh Sayyidina Ali tulis, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Sayyidina Amr kata, aku tak setuju. Tu dia Muhammad bin Abdullah. Kalau aku percaya Rasulullah, aku masuk Islam lah. Dia namamu, nama ayahmu lah. Suhail bin Amr. Lalu Nabi suruh Sayyidina Ali buang perkataan Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali tak buang. Nabi, kat mana mu tulis? Sayyidina Ali tunjuk, Nabi buang dengan tangan dia sendiri dan tulis Muhammad bin Abdullah. Suhail bin Amr ni yang kerah ni masuk Islam. Bila Nabi wafat, berlaku kabilah Arab murtad. Dia duduk di Mekah. Dia orang yang berani. Dia panggil penduduk Mekah, dia duduk atas pintu Kaabah menyampaikan ucapan, wahai penduduk Mekah, jangan murtad.
Terus dengan Islam. Jangan murtad. Dan orang Mekah tak murtad. Ini Suhail bin Amr. Jadi betul Tuhan kata, wahai Muhammad, bukan urusanmu nak binasa orang tu biasa orang ni. Itu urusan aku. Tuhan suruh Nabi sabar. Ada juga orang yang Tuhan binasakan dengan doa Nabi. Bukan tak ada juga. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi sabar lebih baik. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi, semua milik Allah. Langit, bumi, seluruh penduduk dan isinya milik Allah Ta'ala. Yaghfiru liman yasha, dia mengampun siapa yang dikehendaki. Orang dia nak ampun, dia ampunlah. Kalau banyak dosa, lagi tak syirik pada Allah. Wa yu'adzibu man yasha, dan mengazab siapa yang dikehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam.